Contoh jugalah tadi memang jelas yang pilihan raya ini didominasi pimpinan Barisan Nasional di kalangan kluster-kluster mahkamah dan termasuk dengan Najib itu sendirilah. Dan bagaimana dia saya nampak dia pandai mengolah atau mengeksploitasi media, menunjukkan seolah-olah dia ada sokongan. Macam tu juga yang sebelum, kalau masa dia jadi Perdana Menteri dulu, bagaimana dia menggerakkan Blue Ocean dulu, Blue Ocean Strategi, penggunaan media dengan Satu Malaysia kan. Ada APCO. Kan? Ada APCO kan. APCO maksudnya satu badan luar yang dilantik sebagai yang daripada Israel, pakar tentera intelijen Israel dalam soal psikologi dan komunikasi dan sebagainya. Memang pasti dia ada duit. Betul. Kerana dia ambil duit rakyat untuk membayar puak-puak ni untuk buat kerja bagi dia. Dan ini pun antara saya nak kongsi juga. Dulu dah begitu, memang rentetan tu ada. Even sekarang ini pun apabila berlaku perbicaraan sebuah apa nama dia? Goldman Sachs. Goldman Sachs di Amerika. Di Amerika, Jadi Najib Razak telah mengupah firma komunikasi global juga, Cast Communication, untuk menyediakan sokongan perhubungan media bagi pihak ini, Goldman Sachs ni lah. Dia Amerika dengan bayaran dia ni. Tadi ada yang bertanya tadi ni, AKD Tony, bila YB menyebut bayar hutang tu 7 juta per day, dia kata wow, bala apakah ni yang ditanggung oleh semua rakyat. Termasuk yang bayar ni pun sama juga ni YB, iaitu sebulan RM300,000. Jadi sebulan. Jadi kontrak yang diberi itu 2 bulan, dia bayar RM600,000. Lebih setengah juta tu. Jadi memang betul-betul dia nak menang. Dia banyak duit, bukan duit dia. Dia tak sayang pada duit itu pasal bukan duit dia. Dan dia ada banyak lagi. Dan semua ni datang daripada pasal yang jumlah yang dirompak berbilion, berbilion, bukan berjuta, bukan ratus juta, ribu juta. Itulah yang dikata sehari bayaran bunga. Kerana kalau 7 kali 350 hari dapatlah dalam 2,700. So itulah yang dikatakan daripada 2.7 bilion yang dibayar sebagai bunga, ia bersamaan dengan 7 juta sehari. Tu rakyat kena bayar, negara kena bayar, kerajaan kena bayar. Dalam soal penggunaan pakar public relations, PR punya pakar PR ni, memang Najib dia pandai, dia menggunakannya. Seperti mana yang dia di sini mengeluarkan image bosku lah, image dia lah, apalah dan sebagainya, itu memang dia gunakan pakar komunikasi, dia gunakan duit kita, duit rakyat. Dan dia telah rompak, yang dia telah sorok kat mana dia simpan, kita pun tak tahu. Ada sebahagian yang masuk dalam akaun peribadinya seperti mana yang terbukti. Dan di situlah yang dia manfaatkan untuk kepentingan diri. Dia gunakan duit tu untuk kepentingan diri dia. Dan dia faham this is apa yang dikatakan soal hidup mati dia, politik dia, hidup mati dia. Kalau dia tak boleh berjaya untuk nak survive, untuk nak menang dalam PRN Johor dan seterusnya dalam PRU ke-15, maka dia akan duduk dalam penjara. Dia akan duduk dalam penjara. Habis dah. Tapi dia akan terpaksa membelanjakan apa saja yang dia ada untuk nak menang PRN Johor dan seterusnya PRU 15, dan barulah dia boleh mungkin ada harapan untuk nak terlepas dan untuk nak terus berada di kedudukan yang berkuasa. Dan itulah sebabnya kenapa kita nampak dia memang all out. Dia memang all out. Saya nak pergi pada messaging yang paling penting untuk untuk menentukan siapa pemenang tadi, untuk turun mengundi, untuk lebih pada 70%. Dan juga ialah, tapi itulah saya nak sebut ni berapa kawan-kawan ada ni di media sosial yang anggap ni pilihan negeri je. Nanti dia akan balik nanti waktu PRU lah, pasal PRU nanti baru dia ada maksudnya rakyat masih tak faham undi di peringkat parlimen dan juga DUN. Yang keduanya YB, masih lagi ada sentimen yang kuat yang nak memilih calon, contohnya ni calon luar bukan calon tempat kita. Jadi dia hanya memikirkan dalam konteks lingkungan DUN sahaja untuk memilih yang orang-orang tempatan. Jadi walhal mungkin ada isu yang lebih besar yang patut mereka tangani. Jadi macam mana YB dengan isu-isu yang seperti ini, bagaimana nak yakinkan rakyat lagi? Itulah ni soal yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Soal ini bukan soal yang kecil, ianya bukan pilihan raya negeri yang biasa, kerana ianya ada implikasinya, iaitu implikasinya ialah ianya dalam proses untuk golongan kleptokrat ni kembali berkuasa kembali. Dengan kalau mereka menang di Johor, mereka akan paksa
pilihan raya umum diadakan dengan seberapa segera kerana dia merasakan bahawa dia telah dapat menawan hati rakyat dan mempengaruhi rakyat untuk meyakini bahawa sebenarnya dia tak bersalah. Bahawa dia masih lagi popular. Sebenarnya dia tak bersalah. Dia difitnah dan sebagainya. Tapi mana mungkin dikatakan dia difitnah kerana dalam kes Datuk Seri Najib ini jauh berbeza dengan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ni ada juga yang mana yang orang yang kata sama je. Anwar pun dah didapati bersalah lah, masuk penjara lah, diberikan pengampunan lah dan sebagainya. Tapi kita masih boleh terima dia sebagai pemimpin, iaitu PH masih boleh terima dia sebagai pemimpin. Kes Anwar Ibrahim disabitkan kesalahan berdasarkan kepada bukti-bukti pengakuan mangsa dan saksi atas pengakuan lisan. Yang mana yang mangsa dan saksi ini pun dipertikai. Sejauh mana kebenaran mereka, sejauh mana mereka bercakap benar ataupun mereka merupakan orang-orang yang ditonjolkan dan diupah untuk membuat pengakuan-pengakuan palsu. Atas dasar pengakuan-pengakuan lisan itu. Betul. Dan bukti-bukti yang dipertikaikan rumah sebagai tak siap, rumah tak siap lagi lah, angkut tilam sini tak ke sana lah dan sebagainya. Tetapi dalam kes Datuk Seri Najib ini ianya jelas tak siapa pertikai. Tak boleh dipertikai kerana ianya adalah atas kertas jumlah duit yang masuk dalam akaun dia pada tahun 2016. Money trail money trail, paper trail tu. Paper trail tu, money trail tu jelas. Duit yang masuk, duit yang dibelanja, dikeluarkan banyak mana, pergi mana dan sebagainya, semua jelas. Tak ada, bukan benda yang bukti yang boleh diada-adakan. Ataupun bukti yang dipalsukan. Ianya dalam statement account. Statement account, dalam statement bank, dan segala surat menyurat dan semua ada, jelas. Ini bukan diada-adakan. Dan itulah sebabnya kenapa bila mahkamah mengeluarkan hukumannya bahawa Najib bersalah, hakim menjelaskan dengan panjang lebar, begitu detail, menunjukkan bahawa memang Najib terlibat dan dia bersalah. Itulah tiga hakim yang lain di peringkat Mahkamah Rayuan juga mengesahkan atas fakta-fakta yang tak boleh dipertikai. Ni beza. So nak katakan ini tindakan politik lah apa, mustahil. Lepas tu ianya melibatkan pihak-pihak yang lain. Bank di Singapura terpaksa ditutup, pegawainya masuk penjara. Di Amerika Syarikat, Goldman Sachs yang perbicaraan yang sedang berlaku, yang Tim Lesner ni dan Roger Ng pun jelas tak boleh dikatakan bahawa ianya fitnah dan perkara yang diada-adakan, konspirasi politik. Tak, kerana banyak sangat tempat. Termasuklah di di Skandinavia, di negara Sweden ke Switzerland ke apa, Switzerland kot, yang memang kes 1MDB tu sampai ke situ. Dan semua telah menyatakan dan secara antarabangsa mengesahkan bahawa Najib adalah perompak dan penyamun. Jelas. Tak ada orang boleh pertikai. Tapi malangnya adalah yang dia orang cerita macam ni, cerita macam tu. Oh, ini semua nak jatuhkan Najib lah, Najib baik lah, inilah itulah dan sebagainya tu. Tapi tak mungkin. Ianya satu konspirasi kerana banyak sangat negara dan orang-orang dah masuk jail. Kat Singapura tu bank pun tutup. So inilah yang kita kena faham. Ianya kita orang kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kes konspirasi politik, ada kemungkinan. Kerana apa? Kerana bergantung kepada bukti lisan, pengakuan yang dibuat oleh saksi dan siapa yang mengaku dirinya sebagai mangsa. Tu mungkin dia diupah, kita pun tak tahu kan. Orang boleh pertikai. Tapi yang dalam kes Najib ni tak boleh pertikai. Betul. Ni kita kena faham. So jangan lepas tu ada pula yang kata nengoklah perbicaraan di Amerika Syarikat tu, yang orang yang sebenarnya yang mencuri adalah Tim Lesner dengan Roger Ng. Ada. Yang dapat duit tu 1MDB. Yang Tim Lesner dengan
Roger Ng ni dia dapat komisen yang besar, yang dipertikaikan banyak sangat komisen dia. Ya, tak di luar biasa, dan dia menggunakan dapat wang itulah, kickback inilah dan sebagainya. Mungkin yang komisen tu satu hal, yang sogokkan pun satu hal dan sebagainya. So dia dapat lebih daripada yang biasa dan ianya dipersoalkan. Dan di situlah yang dia gunakan beri si Rohana Rozhan rumah yang 40 juta ringgit nilainya dan sebagainya. Tapi bukan duit 1MDB itu masuk dalam 1MDB, bukan masuk dalam kebanyakannya masuk dalam 1MDB lah. Kalau masih ingat masa PH pemerintah pun jangan lupa pasal bot equanimity. Bot equanimity 1 bilion. Mewah 1 bilion. Itu pun salah satu. Nilai 1 bilion. Jadi kalau dikorek ni rasanya tak sampai sini. Ada lagi ni sebenarnya ni. Lagi. Itu yang kondominium, apartmen, luxury apartmen dan sebagainya yang pergi kepada anak tiri dia lah, apalah dia apa ni, yang Wolves on Wall Street lah, movie dan sebagainya. Banyak. So duit tu memang merata-rata digunakan. Pasal duit banyak, bilion-bilion. Betul. Dan jangan lupa juga watak antara penting dulu 1MDB. Siapa satu Chinese guy yang dikaitkan tu? Jolo. Itu baru Jolly. Mana hilang sekarang tak tahu lah kan. Yang kalau nengok si Rohana Rozhan tak ada benda lah banding dengan Jolo. Dengan dia punya pergi parti dengan dengan aktris-aktris antarabangsa lah, apalah, Hollywood lah, apalah. Dia yang belanja duit banyak. Orang. Betul. Jadi warga Johor terutama jangan lupa rentetan ataupun peristiwa kronologi 1MDB ni. Jadi orang-orang ni lah yang nak kembali berkuasa. Jadi adakah anda nak lihat suasana dengan ini? Sekiranya kalau tak pergi mengundi, okey. Dan ni ada komen-komen juga.